Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi melapangkan masa hari ini. Dan saya nak beritahu rakan-rakan media dan kawan-kawan di luar, kita hadapi perkara ini dalam keadaan tenang. Kita jangan ada kekecohan dan sebagainya. Kita tahu sekarang dalam keadaan tengah perbincangan dan saya harap itulah yang berlaku pada negara kita. Dan kita Barisan Nasional, kita terima hakikat bahawasanya kita sudah hilang segala-galanya. Dan tujuan saya memanggil rakan-rakan media hari ini adalah untuk menyatakan satu dua perkara yang saya kira amat penting untuk kita, khususnya untuk UMNO. Yang pertamanya, saya nak nyatakan di sini rakan-rakan seluruh negara. Kita ada daripada Kelantan, kita ada daripada Terengganu, kita ada daripada Johor, Pahang, kita ada daripada Perak, seluruh negara kita ada wakil-wakil. Dan makluman yang kita dapat daripada seluruh negara, bahawasanya kita dah buat ketetapan, ketua-ketua bahagian yang ada telah membuat ketetapan. Yang pertamanya, kita memohon kepada pucuk pimpinan, iaitu Presiden Parti khususnya, supaya menerima hakikat ini berlapang dada. Dan saya mohon Presiden Parti dengan berlapang dada, berjiwa besar, saya mohon undurlah sebagai Presiden Parti UMNO. Itu tujuan kita. Kita nak Presiden berlapang dada, undur secara terhormat, beri laluan pada pimpinan untuk kita bangkit kembali UMNO untuk jangka masa 5 tahun akan datang. Ini saya rasa amat perlu. Contoh seperti pilihan raya yang 18 dulu, walaupun kita boleh maintain dalam keadaan 79 kerusi waktu itu, kita diasak oleh pelbagai, tapi Presiden kita waktu itu berjiwa besar. Presiden kita waktu itu selepas saja menerima kekalahan terus meletak jawatan sebagai Presiden. Dan saya harap Presiden yang ada hari ini, Datuk Seri Zahid, juga bersikap sedemikian. Itu antara kehendak kita hari inilah. Dan yang keduanya, saudara, kita juga buat ketetapan dalam perwakilan PAU, dalam Perhimpunan Agung UMNO, bahawa kita tetap menolak Anwar Ibrahim dan kita menolak Pakatan Harapan. No Anwar, no DAP. Itu ketetapan kita dalam PAU. Tahun lepas, saya ingat. Tahun lepas. Dan apa-apa saja, kalau coalition yang nak dibuat, sama ada dengan PS ke, dengan Perikatan Nasional ke, seharusnya kita bawa berunding sesama kita. Seharusnya Presiden memanggil Musyawarah Ahli Majlis Kerja Tertinggi, berunding duduk bagaimana, dan Musyawarah BN berunding duduk macam mana, dan berunding dengan MP-MP Barisan Nasional. Sepatutnya itu berlaku. Tak boleh pandai-pandai Presiden terus buat kenyataan nak bersama itu, nak bersama ini. No, tak boleh, tak betul. Bagi diri saya tak betul. Bagi diri kita semua ni tak betul. Perundingan harus dibuat. Dan kalau perlu untuk bersama PH lah, kena call Perhimpunan Agung balik. Sebab keputusan kita dibuat masa Perhimpunan Agung. Presiden tak ada hak, Presiden tak ada suara untuk menentukan dengan coalition mana yang harus kita bekerjasama. Itu antaranya lah. Dan saya harap ini jelas kepada kita, ini jelas kepada pimpinan, supaya bertindak atas perlembagaan yang ada. Jangan suka-suka pandai-pandai. Okey? Kalau apa nak tanya? Ya. Sebelum ni, Datuk Seri Oscar ada sign aku janji mengatakan yang beliau boleh membuat sebarang keputusan. Kenapa waktu sign aku janji tersebut, MP yang bertanding tidak menyatakan yang mereka tak setuju? Saya tak tahu, saya bukan ahli parlimen dan saya bukan bertanding. Bukan calon. Bukan calon. Saya tak tahu, saya tak sign SD tu. Saya tak tahu.
Apa dia tak? Kalau Datuk Sri Zahid ni kan untuk berundur sebagai presiden, Ha? apa yang kebahagiaan akan Ya, kita tengok, kita wait and see, dan kita akan berbincang sesama kita di kalangan pimpinan bahagian yang ingin berhasrat sedemikian rupa, dan langkah-langkah seterusnya ditengoklah nanti apa yang akan berlaku. Ustaz mungkin akan ke tukar parti ke untuk tunjukkan rasa tak puas hati. Apa dia? Akan ada rasa tukar parti. No, kita tak akan tukar parti. Kalau nak tukar parti, Tan Sri Anwar awal-awal dah tukar. Datuk Seri Tajuddin awal-awal dah tukar. Offer semua ada pada dia. Untuk jadi MP Perikatan Nasional, untuk jadi calon Perikatan Nasional. Tetapi kita istiqamah dengan Barisan Nasional dan UMNO. So apa tak timbul soal nak tukar parti, nak tubuh parti, nak tubuh sayap lain umpamanya lah. No, bukan. Kita tetap berjuang dengan UMNO. Sampai ini ada berapa Kita buat ni, saya nak beritahu, kita buat ni, kita sayang pada UMNO. Bukan kita nak pergi parti-parti lain, no. Orang yang berhak nak pergi parti lain kalau masa hari itu, inilah dua orang ni. Sepatutnya dia lah. Tapi dia tetap istiqamah dengan UMNO. Prinsip perjuangan kita bersama UMNO. Kalau boleh niat hati kita, bersatu tu nak masuk dengan kita. Bukan kita nak masuk bersatu. Itu asas perjuangan kita. Betul tak, Tan Sri? Tapi dalam keadaan sekarang, sekiranya lah Barisan Nasional bergabung bersama Pakatan Harapan, apa pandangan ketua-ketua bahagian yang ada sekarang Bergabung dengan siapa? Pakatan Harapan? Pakatan Harapan. Kita dah tolak. Kita Barisan UMNO, khususnya ketua-ketua bahagian, dalam Perhimpunan Agung dulu kita dapat keputusan no Anwar, no DEP. So jelas. Kalau nak juga kena panggil, kena call Perhimpunan Agung balik khas untuk menentukan kedudukan. Tapi kedudukannya adalah berpihak kepada MPBN. Kalau BK buku, macam mana? No, tak boleh. MPBN hanya MCA ada 2. MSC ada 1. Dan selebihnya UMNO. Wakil daripada UMNO. UMNO, dia kena ikut, dia kena akur dengan keputusan yang telah dibuat. Itu pandangan saya lah. Ya. Kita mewakili sebahagian ketua-ketua bahagian. Tak semualah kan. Sebahagian besar ketua-ketua bahagian. Ramai lagi akan join kita sebenarnya. Dan sehari 2 lagi kita akan buat satu lagi event lah. Seorang-seorang lah. Allahualam. Dia yang boleh jawab soalan tu. Saya tak mampu nak jawab bagi pihak dia. Adakah tidak mencalonkan nama-nama besar ketika PRU lalu supaya hal tuju sekarang untuk bersama PH ni dilaksanakan? Itu pun saya tak mampu nak komen. Yang tahu hanya diri dia lah. Dalam diri Presiden. Dia tidak jelaskan kepada kita. Pandangan Datuk sendiri? Tak ada komen lah, tak boleh komen. Mungkin ada kemungkinan jugalah yang tersirat dalam hati dia tu ada kemungkinan. Itu yang dendak tu. Mungkin Taiko ni, Tiger ni mungkin dia merasakan penghalang kepada dia. Mungkinlah. Adakah rasa nak PN kekal sebagai pembangkang ke sebagai salah? Kita sepakat, kita kalau boleh kita tak nak pergi mana-mana. PN pun kita tak nak, PS pun kita tak nak. Biar stay alone sebagai pembangkang. 5 tahun lah. Parti lain boleh jadi pembangkang 5-60 tahun. Apa salahnya kita UMNO Barisan Nasional jadi pembangkang untuk 5 tahun. Setia pada parti. Kita tahu dah kan menggesa bahawa Presiden tak undur diri. Tapi tadi ada Tok Fan juga ada berjumpa dengan pihak H dekat Tak tahu. Sebandingkan macam mana pula? Adakah untuk diorang pun perlu undur diri juga? Oh, saya tak tahu. Itu saya tak tahu, saya no comment. Mungkin tak semuanya kalau ada pun, kalau pergi top 5 pun tak semuanya setuju dengan kehendak Presiden. Saya fikir macam tu. Dan saya juga dapat maklumat bahawanya top 5 tu tak semua setuju ikut kehendak Presiden. Dia ada pendirian masing-masing. Dan pendirian mereka mestilah merangkumi pendirian-pendirian ketua-ketua bahagian. Itu saya punya pandangan lah. Tapi ada yang menyatakan pendirian mereka adalah untuk fokus kestabilan politik. Pandangan Datuk, ada yang kata ini untuk kestabilan politik. Kestabilan politik apa? Kalau
majoritinya ketua-ketua bahagian tak bersetuju dengan PS sebab kita pegang mandat yang diberi oleh perwakilan. Dulu no Anwar, no PS. Macam mana nak ada kestabilan kalau itu dilanggari? Tak. Satu ada cara presiden. Tak. Saya ingat tanya Datuk Seri Tash dulu lah. Banyak dah saya bercakap. Mana Datuk lihat tadi apabila UMNO dan PH mengadakan perbincangan reaksi Datuk lihat pertemuan itu berlaku. Sedangkan kita tahu ada perbezaan yang besar. PN jumpa kita, PS jumpa kita. Itu maksud you. Bagi tadi lah. Sebagai ketua bahagian dulu Kita melihat walaupun ialah buat masa sekarang ni sebab kita agung hanya jam 2 petang, tetapi saya difahamkan akan extend ke satu tarikh yang sesuai. Bagi diri saya soal ini ialah macam saya cakap tadi lah, kita stand dengan pendirian kita. Kita stand dengan kehendak ahli parti, grassroots di bawah, bahawa no DAP, no Anwar, no DAP. Itu saja. Soal PN yang kemudian datang ni pun kita tak tahu, kita serah pada rakan-rakan Barisan Nasional lah untuk buat keputusan. Dan mesti keputusan itu mesti balik kepada kita. Balik kepada ahli-ahli UMNO, balik kepada pimpinan bahagian. Sebab kita boleh dikatakan ya, ramai jugalah, bukannya sikit. Datuk, walaupun BN 30 kursi, adakah Datuk melihat BN kingmaker? Ini yang seronok ni, bukan BN bukan kingmaker. Jangan salah. BN UMNO adalah satu perjuangan, bukan kingmaker. Orang dia cakap, oh UMNO seronok lah, Barisan Nasional seronok jadi kingmaker, menentukan siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi Perdana Menteri. No. Bukan itu tujuan kita. Kita tak nak jadi kingmaker. Kita nak perjuangan kita untuk orang-orang Melayu khususnya, untuk rakyat Malaysia khususnya. Tetapi ternyata hari ini rakyat menolak kita untuk sementara. Saya yakin ini untuk sementara. Dan kita yakin 5 tahun akan datang kita akan bangkit kembali. Boleh jawab macam tu? BN sekarang ini dilihat kingmaker dalam perubahan kerajaan. Komennya? Di sini. Tepuk tangan sikit lah. Ni komen tak ada autoriti ni. Ketua bahagian tak ada autoriti pun. Okey, terima kasih ya. Just mengulangi apa yang telah disebutkan oleh sahabat saya Ketua Bahagian Batu. Pertemuan hari ini adalah pertemuan impromptu. Secara sukarela, ketua-ketua bahagian dipanggil pada negeri-negeri untuk perbincangan permulaan. Ya, ramai ketua-ketua bahagian yang tak sempat nak dipanggil sebab benda ni pun baru pagi tadi. Ya. Jadi suara yang disampaikan tadi itu suara sebahagian daripada ketua-ketua bahagian yang berperangan begini. Sebenarnya kami semua ni orang yang setia kepada parti, ya. Dan kita telah mengikut naratif pucuk pimpinan untuk menghadapi pilihan raya baru ni. Pucuk pimpinan kata pergi Solo, walaupun kami tak setuju, kami ikut. Kita kata patutnya kita berpadu sesama parti politik Melayu. Presiden kata tak payah, kita boleh menang sendirian, kita ikut. Ya. Nak pilihan raya, sebahagian pada calon-calon yang winnable dipotong sebab nak bersihkan parti dalam masa pilihan raya, termasuk saya pun kita ikut. Kita tak dipilih jadi calon, kita ikut. Sebab kami semua ni adalah orang yang setia kepada parti dan kita telah ikut segala apa yang pucuk pimpinan tak, presiden tak. Sampailah ke saat akhir apabila kita disebutkan kononnya dengan cara begini, kata Sabri Cik, kita BN sudah menang 114 kerusi 3 hari sebelum mengundi. Walaupun kita tak setuju, kita ikut sampailah ke whistle penamat, peti undi ditutup dan dibilang. Setelah dibilang, kita semua tahu
apa yang pucuk pimpinan bawa dari segi naratif, dari segi strategi ternyata telah gagal. Dan apabila gagal, kena ada kebertanggungjawaban. Ini dah tradisi dalam parti. Kena ada accountability di pihak yang memimpin. Kena ada moral obligation kerana pihak yang memimpin. Iaitu seperti mana dilakukan Datuk Najib, demi untuk kebaikan parti, bagi membolehkan kita move forward, Presiden hendaklah memundurkan diri supaya kita boleh bernafas. Kita jangan menggelupur dalam lumpur setelah kita telah tewas. Itu yang dilakukan oleh Datuk Najib, dan kami berpendapat di peringkat awalan ini itulah juga yang patut dilakukan oleh Presiden sekarang supaya ada kejernihan untuk melangsungkan perjuangan UMNO seterusnya. Kalau a failed captain continue, termasuk nak negotiate dan sebagainya, menggunakan naratif yang telah gagal, kita akan terus gagal. Yang kedua, baru-baru ini kita telah letak 80% calon muka baru. Satu effort yang baik. Kita telah letak calon-calon yang berkualiti. Kita juga hidangkan poster boy yang cemerlang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Rekod kejayaan yang baik. Tapi kenapakah kita ditolak? Pada pandangan saya, rakyat memberi signal bahawasanya mereka menolak yang memimpin UMNO. Mereka menolak Datuk Seri Zahid. Mereka bukan menolak calon. Mereka bukan menolak parti. Sebab tu gelombang undi orang Melayu tidak pergi kepada PH. Tapi kerana dia tidak mahu Datuk Seri Zahid, dia telah lembakkan undi kepada PN. Bukan kerana mereka nak kepada PN. Ini perlu terima terjemahan hakikat. Kekalahan kita adalah kerana Presiden dilihat menguasai parti, bukan poster boy. Dan kita faham Datuk Zahid kena terima hakikat beliau adalah satu liability kepada UMNO. Jadi ini benda ni pahit nak disebut sebab kita semua kawan-kawan satu perjuangan. Tapi kalau kelangsungan UMNO ini nak diteruskan, Datuk Zahid hendaklah berundur daripada saf ini dan kena terima verdik rakyat. Rakyat menolak Datuk Seri Zahid sebagai pemimpin kerana UMNO dianggap tidak punya willpower untuk menolak pemimpin-pemimpin yang tercemar. Tapi kerana setia kawan, kerana sahabat, kita tak tergamah, and we pay heavy price for that. Rakyat menolak kerana UMNO dilihat mempertahankan pemimpin yang tidak ada integriti. Mau tak mau, perkataan yang berat ini saya kena zahirkan kerana rakyat telah membuat verdik, bukan kita. Kita cuba pertahankan pemimpin kita sampai saat akhir. Jadi rakyat dah buat keputusan. Kalau kita dilihat masih tidak punya willpower nak bersihkan UMNO, kita akan terjun ke gaung yang lebih dalam yang mungkin tak boleh keluar. Seperti mana yang kita lihat sekarang. Pemimpin sekarang cuba menyeret UMNO melanggari keputusan PAU. Pada saya akan menjadikan UMNO lebih parah. Ahli-ahli kita yang mempertahankan kita sekarang akan lari daripada kita. Kita dahlah sikit penyokong sekarang. Kita melukai orang-orang yang berjuang bermati-matian menolak PH dan DAP. Jadi bagaimana kita nak berdepan dengan saki-baki penyokong kita? Tiba-tiba hari ini ada percubaan. Pertama, bercanggah dengan keputusan PAU. Kedua, bercanggah dengan hati nurani saki-baki penyokong kita. Dan apakah yang kita nak mengharapkan? Baik, soal kingmaker, saya nak ulaskan. UMNO tidak diwujudkan untuk menjadi kingmaker. Kita diwujudkan untuk memimpin dan memerintah. Kingmaker ni artinya mengangkat orang lain menjadi raja. Adakah UMNO ni ditubuhkan untuk mengangkat orang lain menjadi pemerintah? Ataupun kita sendiri berjuang untuk menjadi pemerintah? Itu yang pertama. Okeylah. Naratif kingmaker ni diwujudkan oleh Sabri Cik dan beberapa orang lagi, ya. Dan saya nak ulas balik. Kalau ia pun nak bentuk nak angkat king, adakah nak angkat king yang track recordnya nak menyembelih kita? Betul lah kalau nak angkat king.
kena lihat pada dasar perjuangan kita. Macam mana kita nak menjadi kingmaker, mengangkat king orang-orang yang jelas dalam sejarah, pada dasar dia, pada perlembagaan dia adalah pihak yang nak mematikan kita. Tuan-tuan balik buka surah Al-Imran ayat 118 yang menyebut janganlah kita mengambil orang-orang yang kita tahu pada lidahnya, pada hatinya, yang nak tengok kehancuran kita, dan yang jelas dalam perbuatan mereka nak menghancurkan kita. Itu dalam Al-Quran. Jadi pada saya, kita tidak ada personal terhadap sesiapa. Kita pertahankan Datuk Najib dengan gigi dan lidah kita. Kita pertahankan Zahid, walaupun kalau mengikut UMNO, barang siapa didakwa di mahkamah, dia hendaklah mengosongkan jawatan. Tapi kami tidak minta Presiden mengosongkan jawatan sehingga sekarang. Sebab kami ada setia kawan, ada comradeship. Tapi bila parti dah jadi begini, tolonglah Datuk Sri Zahid perlu mengambil jiwa yang besar untuk berundur serta-merta dan serahkan pada orang lain untuk menentukan hala tuju yang seterusnya. Itu yang kami cuba nak sampaikan petang ini. Okey. Sekarang boleh tanya soalan. Saya pula menjawab soalan. Soalan ni sekarang, Ya. sekiranya Datuk Sri Zahid Hamidi tak nak mengundurkan diri, apakah antara konsep perlembagaan parti yang boleh Yang pertama sekali, kita adalah orang-orang yang setia pada parti dan perlembagaan parti. Yang kita sebut petang ini secara gentleman, secara terbuka, bukan secara tikam belakang, bukan dengan secara buat huru-hara. Sebab kita nak ahli kita tenang, kita nak parti kita tenang. Dan kita buat secara jujur sebagai sahabat. Sebab tu kita kata, kita merayu, kita minta, kita cadang. Seperti mana Datuk Najib dah buat. Datuk Zahid adalah berhenti serta-merta supaya kapal ini, kalau dah nakoda gagal mengawal kapal, biarlah orang lain menyambungnya. Kapal kena terus berlayar. Ya. Kemudian katalah dia tak nak juga. Kami tak ada kuasa nak memaksa. Tetapi sudah tentulah akan menimbul lebih banyak keresahan, boleh lebih banyak ketidakstabilan. Saya tak dapat nak meramalkanlah apa yang akan terjadi. Tapi sekurang-kurangnya dalam masa 6 bulan ini pun akhirnya kita kena buat pemilihan parti. Mungkin less than 6 months kerana bulan puasa dan sebagainya. Mungkin 3-4 bulan saja lagi. Tapi 3-4 bulan tu kalau Zahid tak undur, mungkin kerosakan berlaku lebih banyak. Jadi kita nak kena elakkan mudarat yang lebih besar. Biarlah mudarat kecil, Datuk Zahid seorang undur diri. Dia tak rugi apa-apa pun. Tapi kalau dia teruskan dengan agenda dia yang dia bermula bulan Ogos 2020 lagi, dia tipu ahli-ahli UMNO dan dia menafikan kata dia ada perancangan nak angkat Anwar Ibrahim jadi PM. Bila saya dedahkan, dia sign surat bulan Oktober 2020. Dia sign surat sokong di belakang pengetahuan kami, sokong Anwar jadi PM. Waktu dia nafikan, berapa orang ahli kena gantung, kena pecat kerana dituduh memfitnah dan sebagainya. Tapi hari ini kan realiti dah terpampang, termasuk apa yang berlaku pada hari ini. Jadi takkanlah pembohongan ini perlu berterusan. Alhamdulillah, dulu saya dianggap pengkhianat kepada parti. Tapi hari ini terbukti. Saya dah tahu pada bulan Julai dan Ogos 2020, perjumpaan secara senyap berlaku di Ampang, di satu rumah, merancang nak mengangkat Anwar jadi PM. Noh Umar dah mengesahkan, beliau diminta tanda tangan SD, dan ni seorang lagi yang telah diminta tanda tangan SD sokong Anwar yang bercanggah dengan keputusan parti. Kami telan, kami diam saja. Kemudian lepas pada itu, apabila beberapa lagi tindakan yang berlaku bercanggah dengan parti, tapi kerana kami sayang pada parti, kami diam. Tapi hari ini terbukti usaha itu berlaku dan sudah tidak dinafikan lagi. Jadi selama mana kami ketua-ketua bahagian nak bertahan dengan kepalsuan ini. Dan akhirnya hari ini the ultimate plan terbongkar. Bersungguh-sungguh beberapa ahli majlis tertinggi cuba membuat naratif dan justifikasi kenapa UMNO mesti mengangkat Anwar dan DAP menjadi kerajaan. Dan of course kami terpaksa buat pendirian jugalah.
Oleh kerana pemimpin dah terbuka nak mengangkat DAP jadi kerajaan, PA jadi kerajaan, dengan Anwar jadi Perdana Menteri, kami tak boleh berdiam diri lagi. Dah maksimum. Ya, kalau tidak, ahli UMNO di bawah akan terpengaruh kalau kami tidak meletakkan apa pendirian kami sekarang. Dan sekarang biarlah ahli-ahli UMNO di bawah boleh membuat penilaian, dan kalau perlu selepas ini ada tindakan lanjut yang perlu kita lakukan, kita perlu lakukan. Alright. Okey? Lepas tanya. Tan Sri, Ya. sekarang ni kerajaan sudah tergantung. Jadi tak molek sekiranya sangat lama kan? Ya. Apa terengan Tan Sri untuk selesaikan ini? Saya rasa kena jelas ya. Walaupun tadi Anwar Ibrahim dan rombongannya datang ke PWTC, saya kena jelaskan perkara ini kerana tak benar seperti diviralkan bahawasanya parti sudah membuat keputusan untuk bersama PH. We have to be fair ya. Hakikat sebenarnya tadi adalah perjumpaan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk berbincang. Saya tak tahu bagaimana Anwar, Mak Sabu dan semua datang ya. Dan dalam perbincangan tadi saya dapat mengesahkan daripada sumber yang paling dekat bahawasanya UMNO belum membuat keputusan muktamar. UMNO bersetuju untuk berunding dengan menubuhkan jawatan kuasa perundingan 7 orang, dan perundingan itu dengan semua pihak, bukan PH sahaja, dan apa-apa keputusan akan dibawa kepada Dewan Tertinggi Barisan Nasional untuk membuat keputusan. Jadi itu hendaklah jelas, to be fair kepada pucuk pimpinan kita. Jadi kalau nak menuduh bahawa telah pun ada persetujuan dengan PH, itu juga tidak benar. Tapi kalau ada intention ke arah itu, kami menyatakan kami tidak bersetuju mengangkat PH dan Anwar jadi Perdana Menteri. Clear? Any further question? No PH, PN okay? Kita parti belum buat keputusan. Ya, tapi kalau tanya pandangan kami tadi, kami berbincang, kami lebih suka pertama menerima mandat rakyat untuk kami hanya menjadi pembangkang dengan 30 kursi. Yang kedua, pada kami, pendirian sebahagian besar pada kami ialah kami tidak perlu merangkak kerana nak duduk dalam kerajaan. Kami reda jadi pembangkang, membela rakyat sebagai pembangkang yang bermaruah dan berwibawa. Yang tak boleh. Ada orang kata kenapa pilihan raya yang lepas kita pula boleh masuk kerajaan. Saya kena jelaskan. Dalam pilihan raya yang lepas pun UMNO ambil pendirian yang sama. Kita setuju menjadi pembangkang. Hanya setelah PH collapse, UMNO masuk untuk nak menstabilkan negara. Kali ini kita tak nak masuk kerana serupa dengan dulu, konsisten. Bila rakyat tidak memberi mandat, kita sedia memainkan peranan sebagai pembangkang. Biarlah kami terus jadi pembangkang, dan siapa yang nak buat kerajaan, silakan buat kerajaan. Orang yang ada kerusi yang banyak, cubalah, mereka lah yang buat kerajaan. Pada saya, UMNO tidak harus menjadi peminta sedekah kepada sesiapa. Kalau kita masuk sebagai minoriti dalam mana-mana parti, kecuali mereka nak ajak kita bergabung, Perdana Menterinya adalah daripada UMNO. PH nak tawarkan Perdana Menteri UMNO, PN nak tawarkan Perdana Menteri UMNO, kami mungkin sokong. Tapi kalau masuk sebagai menempel, tak payah. Ya? Kami yakin kalau kami boleh betulkan semula parti ini, beri ruang pada pemimpin-pemimpin yang baru, kami yakin dalam PRU 16, UMNO akan kembali berkuasa sebagai pemerintah mutlak dalam negara. Tan Sri, ada calon presiden baru tak? Ha? Ada calon baru tak? Macam mana jadi presiden 30 kursi nak jadi presiden apa? Itu maksudnya presiden parti. Ha, ada calon. Sebab Boleh kan jadi ada presiden. Oh, itu nantilah buka pencalonan dulu. Sebab saya pun bercita-cita nak jadi presiden. KJ pun dah umum ada juga rasa nak jadi presiden. Datuk Seri Hisham, dan apa lagi yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang paling layak untuk menjadi presiden. Okey. Yang pastinya kita nak presiden yang baru. Presiden sekarang sila undur dengan segera. Okay. Kita tak nak tengok presiden kita digulingkan. Kita nak dia undur sendiri secara terhormat. Ya.
Kami tak kira jumlah. Okay, ramai lah. Mewakili negeri-negeri ada. Kalau nak kira jumlah, bagi peluang 3 hari lah. Kalau 14 jam macam hari ni, dan saya pun baru malam tadi diberitahu, Datuk Tas pukul 2 tadi baru tahu, tak payah bilang-bilangan. Jauh. Majoriti. Ya? Kami tak bilang, ada lah 450 bahagian. Tapi kalau nak bilang, kalau kamu nak, 2 hari lagi. 2 hari lagi kami impun. Maksudnya di kalangan ketua-ketua bahagian yang ada akan ada keputusannya di kalangan Perlu. Kita sekarang galakkan ketua-ketua bahagian berbincang, berfikir, sebab ini masalah bersama. Kami juga sedia duduk dengan rakan-rakan ketua-ketua bahagian yang lain untuk berbincang. Sebenarnya kami ada WhatsApp group di kalangan ketua-ketua bahagian. Kami berbincang non-stop. Setakat ini yang saya perhatikan, majoriti ketua-ketua bahagian berpandangan tak payah PN, tak payah PH, kami nak jadi pembangkang, lawan tetap lawan. Macam mana? Urusan kerajaan negeri kita tak nak campur lah. Urusan dia. Di situ sebab di bawah perlembagaan negeri, sultan negeri-negeri ada kebijaksanaan masing-masing. Jadi apa yang telah diputuskan dan mendapat perkenan tuanku, tidak harus kita memberi apa-apa komen. Kita nak komen ni sebelum macam sekarang. Kita mesti menghormati proses perundangan di negeri-negeri. Dan adakah tindakan Datuk Seri Ahmad Zahid menghormati cikgunya? Itu kena tanya Datuk Seri Ahmad Zahid. Ini Perak. ketua bahagian yang paling taiko paling lama sekali. Why? Okey ya. Okay. Alright. Terima kasih. Ha? Komen apa? Okeylah. Dah banyak cakap dah. Komen apa lagi? I've said it before. Tak I payahlah buat predicted. gambar-gambar yang tunjuk kekuatan tidak. Kami No, as far as I'm concerned, I already predicted it before. 2 months ago, when you all had, and we had a PC with you all. Zahid is a liability. You see, from the feedback we received daripada bawah, Zahid is a liability. Bila I cakap macam tu, dia marah I, dia pecat I labu, I daripada itu ini. You know, I terima tak. Itu pun I tak mau berpanjangan pergi cium tangan dia lagi. Orang ingat I ni nak minta sedekah nak jadi calon. No. Because I nak berbaik semula dengan dia. Harap-harap dia berubah. Itu budaya Melayu. Budaya Melayu. Kita pun kalau dah bergaduh ke apa ke, kita boleh elok balik. Tapi dia meneruskan dengan sikap yang angkuh, sombong. You know. Jadi inilah jadinya. Dan tak tunai janji dia kata nak lantik calon-calon yang winnable. Tapi yang winnable semua kena pancung. So I don't know lah. I also receive a message daripada banyak kawan. Kali ni kalau dia nak pecat, dia kata pecat semua. Yalah. We are ready. You know, ketua-ketua bahagian yang ada ramai ni sedia untuk dipecat. Yeah. And I pasti salah, I'm telling you, the whole jawatankuasa bahagian, except orang yang bertanding itulah, dapat Otika tu, masih dia kalah. Nah, we are already dah pecat-pecat. You pecat I seorang, everybody will offer to be pecat. Jangan main-main. Because kita dah bagi peluang, kita nak berbaik. Tapi buatlah kebaikan untuk parti. Tapi nak buat mentang-mentang dia presiden, dia nak buat suka-suka hati dia. Mana boleh? You know, this UMNO is belong to us, belong to all of us. 3.5 million people. Keputusan parti. Mana keputusan parti? Keputusan parti dia langgar-langgar-langgarnya. Okay. Okay. Terima kasih. Sepanjang-panjang tu dah ada foto, nak foto beri. Tak payahlah tunjuk kekuatan, tak payah. We are not showing strength here. Okay. Inilah